di sana. Silakan. Hai Ifah, terima kasih dan selamat petang dan salam sejahtera. Usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mewujudkan program membeli minyak masak terpakai di Pusat Lestari Kota Kinabalu mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Program itu bukan sahaja mendidik masyarakat mengenai kepentingan penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar, malah menjana pendapatan masyarakat. Menurut Pegawai Tadbir Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal DBKK, Rubia Ento, pusat membeli minyak masak terpakai dibuka setiap hujung minggu bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Walaupun baru diperkenalkan, tetapi mendapat sambutan yang baik. Kita harap nanti pengunjung akan lebih ramai yang datanglah setelah tahu dia punya kewujudan ni Pusat Lestari ni. Macam yang minyak tu pun yang kami promote baru-baru. Kalau orang awam yang menghantar minyak terpakai itu di sini, mereka akan dibayar melalui dengan cara tunai ataupun bus untuk sekilo RM1.50. Rubia ditemui RTM di Pusat Lestari Kota Kinabalu yang terletak di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Bagi orang awam, usaha di BKK berkenaan amat bertepatan. Ini sangat baik sebab contohnya macam yang minyak terpakai ni, selama ni kita tiada tempat untuk buang. Jadi saya pun tidak pastilah macam mana kita buang minyak di rumah kan. Tapi ini sangat baik sebab kita hantar dan kita dapat cash. Hari itu saya kan tengok di WhatsApp. So ada orang post lah. So saya bilang, bagus lah ni program. So saya bilang, bagus kami collect lah itu baju semua bagi diorang lah. Ada yang perlu juga kan. So daripada kita simpan, tu barang lama kan pandai koyak lah. Just very waste lah kan. Selain menerima sumbangan barangan terpakai seperti pakaian, buku, barangan dapur, permainan kanak-kanak, beg dan kasut, pusat berkenaan turut menyediakan perkhidmatan seperti membaiki kasut, menjahit pakaian, baik pulih telefon, komputer dan barangan elektrik. Sepanjang bulan Ramadan, Pusat Lestari tersebut dibuka setiap hari bermula 8 pagi hingga 3 petang. Ia diwujudkan untuk menggalakkan penggunaan semula sekaligus mengurangkan penjanaan sampah dalam kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Tindakan pantas anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berjaya menangkap semula seekor buaya yang terlepas dari kurungan di Pusat Pembiakan Bakaan Itik milik Jabatan Veteriner Sabah di Kionsom Inanam pagi tadi. Buaya jantan seberat 300 kg yang diternak oleh jabatan berkenaan ditangkap dengan kerjasama Unit Menyelamat Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Sabah dari Taman Lokawi. Menurut kenyataan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas, kejayaan itu merupakan kes pertama balai berkenaan membabitkan operasi menangkap buaya. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.43 pagi lalu menggegaskan 11 anggota diketuai penguasa Bomba Kanan 2 Muhammad Hazrul Nizam Muhammad Zain. Buaya sepanjang kira-kira 3 meter itu dipercayai terlepas dari kurungan. Buaya berkenaan kemudian dimasukkan semula ke dalam kurungan asal. Bagaimanapun hasil pemeriksaan, pasukan bomba mendapati 2 daripada 3 peta kurungan tersebut tidak lagi selamat digunakan. Justru Jabatan Veteriner dinasihati membaik pulih kurungan tersebut dan menempatkan buaya berkenaan yang sudah dipelihara sejak tahun 80-an di Taman Lokawi sementara proses baik pulih kandang dijalankan. Kebajikan keluarga mangsa kebakaran di Jalan Lokawi Lama, Kampung Dumpil Putatan malam Rabu lalu mendapat perhatian Pejabat Parti Islam se-Malaysia PAS kawasan Putatan. Sumbangan diharap dapat meringankan beban 17 keluarga terlibat. Sumbangan berupa 100 set juadah berbuka puasa, wang tunai dan barangan keperluan harian disampaikan Setiausaha PAS Sabah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik, Dr. Ali Akbar Gulasan. Kita akan melihat secara berterusan, kita meletakkan PAS Putatan untuk melihat, memantau keadaan di sini. Keperluan dari semasa ke semasa, kita akan tengok mungkin menjelang Hari Raya keperluan itu berbeza. Jadi kita berjanji akan turun semula. Dr. Ali Akbar ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan kepada mangsa kebakaran Kampung Dumpil Putatan. Beliau juga berkata PAS Sabah akan bekerjasama dengan NGO untuk meneruskan program kebajikan bagi membantu golongan yang ditimpa musibah.
Pusat Zakat Sabah menerima zakat perniagaan daripada Maybank Berhad Cawangan Sabah berjumlah RM688,419.40 bagi tahun 2020. Majlis penyerahan zakat tersebut berlangsung di Istana Negeri, Kota Kinabalu. Majlis penyerahan zakat disempurnakan pengurus Maybank Berhad Cawangan Sabah dan Labuan Abbas C.K. Yahya kepada Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah Muiz Ramlan Awang Ali untuk diserahkan kepada Pusat Zakat Sabah PZS. Majlis disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin dan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada media selepas majlis ini, Datuk Muhammad Arifin merakamkan penghargaan kepada badan-badan korporat yang sentiasa komited menunaikan tanggungjawab membayar zakat perniagaan sekaligus membantu kerajaan negeri membela nasib golongan yang memerlukan. Saya menyeru kepada JLC atau bank-bank berkenaan yang lain agar mengikuti jejak yang telah dibuat oleh Maybank ini agar sentiasa peka untuk usaha menunaikan zakat ini. Sementara itu, pengurus Maybank Berhad Cawangan Sabah dan Labuan, Abbas C.K. Yahya berkata, zakat perniagaan bank berkenaan bagi tahun 2020 agak menurun kesan penularan pandemik COVID-19. Kita pun maklum dalam keadaan sekarang ni, keadaan perniagaan pun agak slowing down. And at the same time also kesan-kesan MCO ada impact to the business community. Terdahulu Tun Johar Mahiruddin turut menerima kunjungan Yayasan Amal Ma'ruf Malaysia YAMM yang diketuai pengerusi eksekutifnya Hamsan Omar. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar berkaitan perancangan yayasan itu untuk bekerjasama dengan badan-badan agama di Sabah khususnya dalam memberi latihan dan bantuan dana kepada golongan asnaf. YAMM yang membuka cawangan di Sabah pada 22 Mac lalu mempunyai 16 orang ahli jawatankuasa. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah (PERKIS) akan mengenal pasti keberadaan saudara baharu untuk membolehkan mereka dibimbing dan dibantu sewajarnya. Ia sejajar fokus utama pertubuhan itu untuk membangunkan ekonomi saudara baharu dan golongan kurang bernasib baik. Presiden PERKIS Datuk Seri Panglima Lajim Ukin berkata dianggarkan lebih 100,000 saudara baharu berada di seluruh pelosok negeri Sabah. Justru PERKIS akan bekerjasama dengan sebuah badan bukan kerajaan NGO Islam dari Semenanjung yang akan menyuntik dana bagi membantu golongan berkenaan. NGO ini akan bekerjasama dengan kita dan kita akan memohon daripada pihak Persatuan Mualaf untuk memasukkan nama-nama mereka untuk kita latih apa bidang yang mereka ada keperluan dalam bidang perniagaan, menjahit, koi-moi, pertanian dan sebagainya. Datuk Lajim berkata demikian ketika ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi PERKIS dan Majlis Berbuka Puasa di Kota Kinabalu. Katanya NGO berkenaan sudah menyerahkan kertas kerja berkaitan cadangan latihan dan kemahiran termasuk dalam bidang keusahawanan kepada golongan saudara baharu di bawah kategori B40. Dalam perkembangan lain, Datuk Lajim yang juga pengerusi eksekutif Amanah Ikhtiar Malaysia AIM menyarankan NGO Islam di negeri ini meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan syiar Islam. Dan sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan, bersama kekang penularan jangkitan pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Kembali bersama Ifa di Angkasa Puri. Ifa, silakan.